Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harap dengar, kita terpaksa pindah menggunakan line yang lain. Boleh dengar insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar Puan Zaitun, Puan Sharifah. Baik, insya-Allah kita mula lagi sekali Kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzubillahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan kasih sayang Allah, dengan petunjuk Allah, dengan taufik Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kekuatan dan peluang pada malam ini untuk bertemu insya-Allah dalam satu majlis yang berkenaan dengan tarbiyah, berkenaan dengan meningkatkan kefahaman kita dan sebagainya. Mudah-mudahan apa yang kita buat akan mendapatkan redha Allah Subhanahu Wa Taala dan termasuk di dalam kategori kita katakan sebagai amalan yang boleh membawa kepada keredaan Allah, kepada keuntungan di dunia dan di akhirat insya-Allah. Baik, pertama-tama mari sama-sama kita sentiasa memperbanyakkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, iaitu kita mengucapkan selawat dan salam Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Kita mengucapkan juga, kita berdoa juga kepada para pejuang Islam yang ada pada hari ini dalam keadaan yang berada keadaan yang berbagai-bagai, berbagai-bagai. Dan kita ingin sama-sama mengikhlaskan hati kita. Sebagai permulaannya, sentiasa kita mengikhlaskan hati kita dengan kita sentiasa tajdid iman kita, memperbaharui iman kita, supaya iman kita ini sentiasa meningkat, sentiasa meningkat. Kita akan berhadapan dengan 4 suasana dalam kehidupan kita. Sebagaimana yang saya sebutkan sebelum ini, supaya kita nak mengingatkan diri kita, 4 suasana itu mesti kita pastikan suasana itu ialah suasana yang sentiasa mendidik kita, mentarbiah kita. Yang pertama sekali ialah suasana seseorang itu boleh beramal, boleh beramal, dan bila dia beramal, dia boleh melakukan perkara yang Allah perintah. Maka apakah suasana yang tarbawi? Suasana yang tarbawi hendaklah dia merasakan bahawa dia boleh beramal itu sebagai salah satu daripada peluang yang Allah beri, rahmat yang Allah beri. Maknanya Allah izin dengan taufik yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu kepada dia. Dia tak rasa bahawa amal itu adalah kelebihan, tetapi ia merupakan satu rahmat daripada Allah, peluang daripada Allah, taufik. Maka jadilah dia seorang yang tawaduk kepada Allah. Walaupun dia boleh beramal, dia rasa ni Allah yang bagi dia peluang untuk beramal, maka dia pun beramal dengan penuh rendah hati, penuh perasaan yang bahawa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua ialah apabila suasana kita itu suasana yang kita rasakan dapat sesuatu yang kita hajatkan, nikmat, kita rasa seronok, rasa nikmat. Maka bila kita nikmat, rasa seronok, maka suasana macam mana nak jadikan suasana itu suasana yang tarbawi, suasana yang mendidik, suasana yang boleh
menjadikan ibadah, itu hendaklah kita memperbanyakkan syukur kepada Allah. Bila Allah bagi nikmat, kita nak rasa nikmat itu daripada Allah, kita nak syukur. Kita meningkatkan syukur. Apa maksud syukur? Yang pertama sekali kita iktiraf nikmat itu daripada Allah. Kita pun kata terima kasihlah ya Allah, ini merupakan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita rasa kasih sayang Allah. Kita rasa kasih sayang Allah. Dan kemudian kita menggunakan lidah kita dan hati kita untuk memuji Allah, berzikir pada Allah. Bila kita syukur ni, kita bukan sekadar iktiraf, tapi kita nak kata, nak rasa sentiasa dalam keadaan mengingati Allah, bersyukur dengan mengingati Allah dengan lidah kita, dengan hati kita. Kemudian yang ketiga, kita menjadikan nikmat itu sebagai jalan untuk kita nak dekat lagi dengan Allah. Jangan pula guna untuk maksiat, guna untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita manfaatkan nikmat tersebut. Jadi jadilah nikmat itu sebagai sesuatu yang memberikan kekuatan pada kita. Yang ketiga, yang keempat ialah, yang ketiga ialah suasana kita berada dalam keadaan lemah, futur. Kita mungkin dalam keadaan diuji dengan kemalasan. Malas. Ni maklumlah bulan Syawal ni kita dah banyak makan, banyak rehat, banyak macam-macam. Maka kita tak boleh nak beramal macam mana amalan kita dalam bulan puasa, dalam bulan Ramadan. Maka kita nak rasa apa? Kita nak kena rasa bahawa walaupun kita dah tidak beramal ataupun kurang beramal, kita rasa kita lemah, kita berdosa, kita ada rasa, tapi harapan kita pada Allah sentiasa tinggi. Kita rasa, ya Allah, aku ni dah tak mampu nak beramal macam mana yang di bulan Ramadan. Tapi harapan aku supaya Engkau teruskanlah, ya Allah. Berkatilah aku, ya Allah. Berilah kekuatan. Kita harapan kita sentiasa tinggi. Sama. Sebab kita tak boleh dapat sesuatu melainkan dengan rahmat Allah. So harapan kita pada rahmat Allah. Jadi pada dalam keadaan yang tidak boleh beramal, dalam keadaan lemah ataupun dalam keadaan kita berdosa, maka nombor satu, harapan kita masih ada. Kita minta ke Allah. Kemudian kita minta ampun. Kita minta ampun. Astagfirullah, astagfirullah. Banyakkan ampun. Lagi kalau kita rasa letih beramal, penat beramal, rasa malas beramal, banyakkan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Banyakkan istighfar. Kalau kita boleh istighfar kurang-kurang 100 kali sehari, sekurang-kurangnya. Kalau boleh lebih, kan? Kalau dapat 1000, sekejap je tuan-tuan bersifat, sekejap astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Ataupun kurang-kurang astagfirullah, 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 astagfirullah. Sambil-sambil kita jalan, sambil-sambil kita makan pun kita boleh istighfar dalam hati kita. Jadi bila suasana yang lemah, kita istighfar. Suasana yang lemah, kita minta ampun, kita bertaubat. Yang suasana yang bila kita diuji pula ada masalah, bila diuji dengan problem, diuji dengan kesusahan, penyakit dan sebagainya, maka ketika itulah kita beribadah dengan kita bersabar. Kita baik sangka pada Allah, kita bersabar, dan kemudian kita cari satu perasaan dalam hati kita ni, satu perasaan kita redha, nak redha Allah. Jadi maknanya empat suasana dalam hidup kita ni, suasana boleh beramal tengah kuat, suasana kita dalam keadaan nikmat, diberi nikmat, kesenangan, suasana dalam keadaan kita futur, lemah, bermaksiat, tak boleh nak beramal, tertinggal amalnya, mungkin dalam keadaan malas, kan? Mungkin Allah uji kita dengan kesusahan, kita kata payah nak beramal lah, kan? Ataupun bermaksiat, dan suasana-suasana kita diuji dengan kesusahan. 4 suasana ni semua dalam keadaan tarbawi, dalam keadaan dididik, tarbiyah. Jadi mendidik diri kita nak dekat dengan Allah. Semua suasana tu ajaban di amril mukmin. Semua suasana itu ialah ajaib pada orang beriman. Iaitu sentiasa dalam keadaan dia baik. Kalau dia dapat baik, dia syukur, dan dia rasa bertambah lagi amalan dia. Kalau dia dapat sesuatu yang kurang baik, yang mungkin lemahkan dia, maka dia bersabar. Inilah perkara yang pertama sekali yang kita nak sama-sama rasa malam ni. Sebab tu tuan-tuan, puan-puan sekalian, setiap saat kita adalah tarbiyah. Setiap saat kita adalah suasana untuk mendidik hati kita, untuk sentiasa mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tuan-tuan puan-puan, saya ni kita ni pada peringkat ni baru kita bincang tentang mukaddimah kepada tarbiyah, mukaddimah pada amal-amal yang ada. Dan banyak lagi sebenarnya yang kita nak kena bincangkan. Dan contohnya tuan-tuan, bila kita bincangkan ni antara al-haq dan batil, pertembungan di antara al-haq dan batil. Pertembungan antara al-haq dan batil ni
Sekarang ni semakin sengit. Semakin sengit. Dan kalau kita tak persiapkan diri kita, maka kita akan kalah dan tewas. Sebab tu kita nak kena ulang-ulangkan perkara yang asas ini. Supaya kita boleh dapat benar-benar menjadi, menghadamkannya. Kita menjadi sesuatu yang disebut sebagai malakah, darah daging. Menjadi darah daging kepada kita. Jadi sebab itulah antara perkara yang pertama kita nak latih dalam tarbiyah Islam ini ialah kita nak melatih supaya kita sentiasa dalam keadaan memproses diri kita supaya meningkatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh tuan-tuan, antara perkara yang saya nak sebut pada awal malam ini ialah kita hendak sentiasa pastikan sentiasa dalam keadaan bertaubat. Sentiasa dalam keadaan bertaubat kepada Allah. Bertaubat daripada segala dosa-dosa kita, kelemahan kita, keaiban kita. Ini nak kena sentiasa buat. Sebab taubat ini ialah pintu masuk kepada perjalanan menuju kepada Allah. Dan taubat juga merupakan pintu keluar. Bila kita nak habiskan hidup kita ni pun taubat juga. Maksudnya taubat ni sepanjang hayat kita. Sepanjang perjalanan kita. Maknanya bermula dengan taubat lah. Berjalan kita kepada Allah ni bermula dengan taubat. Dan kemudian kita nak berakhir dengan taubat juga. Sebab tu bila kita sebut La ilaha illallah, La ilaha illallah. Bila disebut maksud La ilaha illallah, salah satunya kita mengakui Allah sebagai Rabb dan Ilah, Tuhan kita. Dan kemudian kita nak merasakan kelemahan kita, kita bertaubat. La ilaha illallah bukan hanya kita mengaku Allah sebagai Tuhan, sebagai Rabb. Tidak ada sesuatu melainkan Allah. Tidak ada yang maha berkuasa melainkan Allah. Tidak ada yang maha memuliakan, menghina, menguasai dan sebagainya melainkan Allah. Pada masa yang sama, kita nak rasa kita ni adalah dha'ifun. Kita ni lemah. Kita nak rasa kita ni faqirun. Kita ni faqir. Nak rasa kita ni hamba. Jadi bila sebut La ilaha illallah tu dia ada dua nota di situ. Yang pertama, mengiktiraf. Merasai. Melihat keagungan Allah. Kehebatan Allah. Mengakui keesaan Allah. Keesaan sifat Allah, af'al Allah, sifat Allah, nama-nama Allah dan kemudian zat Allah. Mengakui keesaan dia. Itu yang pertama. Yang kedua, mengakui kehambaan kita. Mengakui kita ni lemah. Kita rasa kita lemah. Kita jangan rasa kita kuat. Kita jangan rasa kita hebat. Kalau kita kuat pun, kalau kita hebat pun, semua daripada Allah. Kita nak rasa daripada Allah. Jangan kita rasa diri kita sendiri. Ini antara perkara yang kita akan bincang pada malam ini. Sebab itulah, taubat sentiasa meningkat. Mula-mula taubatnya sedikit. Mula-mula kita rasa, oh dosa aku tak nampak. Tak nampak dosa mula-mula. Tuan-tuan, mula-mula kita tak nampak dosa kita. Ini perjalanan orang yang bertaubat ini, mula-mula dia tak nampak dosa dia. Tapi dia istighfar. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Tapi kita tak nampak dosa kita. Kita tak rasa dosa kita. Gelapnya hati kita, kita tak rasa dosa kita. Ini mula-mula. Ini langkah pertama. Kita tak rasa kita berdosa. Tapi tak apa, terus istighfar. Terus istighfar. Sebab apa? Sebab tuan-tuan guru kata kita banyak dosa. Ataupun kita tahu kita banyak lemah. Tapi kita tak rasa lagi dosa kita. Ini nombor satu, peringkat pertama, taubat ni. Kita kena juga istighfar. Kena juga, contoh kita buat kerja. Katalah kita buat program dakwah. Kita buat program dakwah. Program dah baguslah, dakwah, tolong orang. Kan? Kita buat program kemanusiaan. Contoh, program yang baik lah, kita kata begitu. Kan? Jadi kita kata bagus, semua orang puji, terima kasih lah. Kan? Kalau kamu tak buat, mungkin saya akan susah sebagainya. Banyak orang puji kita. Kan? Tapi rupa-rupanya, di sebalik pujian itu ada dosa. Ada dosa. Apa dosanya? Antara dosanya apabila kita merasai pujian itu untuk kita. Kita rasa pujian itu untuk kita. Kenapa kita rasa pujian untuk kita? Kerana kita rasa kita yang tolong dia. Kita yang buat kerja. Kita yang berkorban. Kita yang berusaha. Kita yang tulis surat. Kita yang buat proposal. Kita yang bekerja siang malam nak menjayakan projek ini. Kita rasa kita. Rasa kita tu berdosa. Rasa kita tu berdosa. Ni nak sebut sini. Kan, dalam keadaan buat baik pun ada dosa. Kita akan bincang saat lagi. Kita akan bincang. Jadi sebab tu nak sebut kat sini, sebenarnya kita kena sentiasa bertaubat. Lagi tinggi kita, lagi banyak taubat. Lagi kita dikenali orang, lagi banyak kita bertaubat. Lagi kita terror, hebat, lagi banyak kita bertaubat.
Kita seorang yang pandai bercakap. Bila bercakap tu semua orang dengar. Kita pandai mengurus. Bila kita mengurus sesuatu terbaik. Kita pandai memimpin. Bila kita memimpin sesuatu berjaya. Maka apabila kita ada kejayaan, ada kekuatan begitu pun, lagi kuat kita kena bertaubat. Kenapa? Rupa-rupanya hati kita ini terlalu mudah untuk mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Contoh saya nak bawa di sini, tuan-tuan, puan-puan rahmati Allah, untuk kita merasakan keperluan kita untuk berada di dalam suasana berhati-hati dengan hati kita sendiri. Contohnya, kita melihat dalam praktik kehidupan kita ini, para ulama kita telah mengkaji dan banyak mereka memberikan satu panduan kepada kita. Sebab kita bimbang, kan, akan ada bahaya pada kita. Kita akan cerita sikit bahaya nanti. Yang pertama sekali, contohnya seorang pekerja, seorang pelajar. Seorang pelajar yang diberikan anugerah, kan, kerana pahamannya bagus, peperiksaannya terbaik, kekuatan hafalannya, boleh jatuh dalam syirik. Kerana apa? Kerana apabila dia yakin, dia rasai, dia yakin bahawa kemampuan dia melaksanakan pelajaran dengan cemerlang tadi, faham dengan cemerlang tadi, menghafal dengan cemerlang, dia rasa itu kemampuan dia. Bila dia rasa itu kemampuan dia, maka dia boleh jatuh kepada syirik. Seorang wanita yang pandai memasak juga boleh jatuh ke dalam syirik. Kerana bila dia yakin kemampuan itu ada padanya, bila masa dia nak masak, maka masakan dia paling sedap sekali. Boleh jatuh kepada syirik. Seorang yang mengajar, seorang alim, ustaz, seorang ulama, salah seorang daripada ulama-ulama ataupun orang alim. Maka apabila dia mengajar dan dia yakin bahawa kemampuannya itu menyebabkan pelajaran itu berjaya, dia menyandarkan kemampuan dia, pengalaman dia, dia dah banyak mengajar dan sebagainya, dia kata berjaya ni sebab dia ni berpengalaman dan sebagainya, boleh juga jatuh kepada syirik. Seorang da'i, seorang pendakwah, memberi nasihat kepada manusia, sehingga ramai yang terpengaruh dengan ceramahnya. Ramai yang ikut dalam dia punya ceramah dia. Ribu ikut contohnya. Maka boleh terjatuh dalam syirik. Jadi apabila seseorang itu menyangka bahawa dalam dirinya ada kemampuan, ada kekuatan yang tidak dimiliki oleh orang lain, dan kekuatan itu dia tidak rasa daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dia boleh membawa kepada syirik. Boleh membawa kepada syirik. Sebab tu tuan-tuan puan-puan, kita nak tengok di sini, kalau kita menghalusi dalam tarbiyah ni, kita menghalusi semula, maka di luar nampak baik, tapi rupa kat dalam Allah tak terima. Sebab itulah salah satu daripada perkara yang disebut sebagai perkara yang berbahaya, yang boleh menjadi berhala di dalam diri kita, ini ialah ujub. Ini ujub. Sebab tu saya sebut taubat, semakin tinggi kita makin banyak taubat, makin banyak taubat. Makin tinggi kita makin rendah diri kita di sisi Allah. Sebab itulah bila kita minta pada Allah, Allahumma a'izzani bika. Ya Aziz, a'izzani bika. Ya Allah, ya wahai Tuhan yang maha mulia, maka kau perbaikilah aku, muliakanlah aku dengan kemuliaan kau. Maknanya muliakan aku ni bukan kita ni mulia dah, tapi kita ni semakin tawaduk dengan dia. A'izzani ni kita cakap, ya Allah, muliakanlah aku dengan kemuliaan kau itu. Maka maknanya kita nak rasa diri kita ni rendah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Terbalik daripada orang manusia nampak mulia. Baik. Apa kata Ibnu Mubarak rahimahullah, dia kata apa? Ujub adalah engkau memandang bahawa ada sesuatu keistimewaan daripada diri kamu. Bila kita rasa ada sesuatu keistimewaan pada diri kita yang tidak ada pada diri orang lain, itu dah ujub dah, kata Ibnu Mubarak. Maknanya kalau kita rasa diri kita ni hebat, terror, bagus, baik, macam mana yang digambarkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bila ditanya siapakah manusia yang paling jahat, maka dia kata apabila manusia itu merasakan dia yang paling baik. Dia rasa dia ada baik, dia ada kehebatan, maka itulah ujub. Maka inti dari ujub ini ialah apabila kita memandang diri kita memiliki sesuatu dan tidak dimiliki orang lain. Maknanya kita pandang diri kita ada benda tu, orang lain tak ada.
Aku ni terror, aku ni cantik, aku ni hebat, aku ni, orang lain tak ada. Maka bila orang lain tak ada, maka dia akan rasa bahawa dia lebih hebat daripada yang lain. Itu ujub. Bermula ujub di situ. Bermula ujub di situ. Maka jika dia mengatakan perkara itu dan semua hal itu benar-benar pada dirinya, tak ada pada orang lain, maka memang benar ada pada dirinya, tidak ada pada orang lain. Tetapi semua itu milik siapa? Itu soalan dia. Betul dia paling pandai, betul dia paling cantik contohnya, betul dia paling hebat, tetapi milik siapa? Kecantikan, kehebatan, kepandaian itu milik siapa? Dan Allah SWT berfirman dalam suratul Maidah ayat 120. Saya bacakan makna sahaja, kata kepunyaan Allah. Kepunyaan Allah lah kerajaan, mulk, malikul mulk, kerajaan di langit dan di bumi dan apa yang ada di dalamnya. Jadi apa yang ada di dalamnya keseluruhannya itu, sama ada yang kecil ataupun yang besar, semua milik Allah. Ini akidah. Ini akidah. Ya, sebab itu dalam tarbiyah Islam, perkara yang merosakkan amal soleh, kadang-kadang pujian. Kadang-kadang pujian. Manusia tak tahu dia puji kita. Dia kata apa, pandailah kamu ni, pandailah kamu, dengan sebab kamu ni kita berjaya sekian-sekian. Dia puji kita. Bila kita puji, dipuji dan kita pun rasa kepujian itu pada kita. Kita tak sambung ke Allah. Kita tak rasa ini biiznillah, ini dengan izin Allah. Ini semua Allah yang bagi. Ini semua Allah yang tentukan. Saya ni tak ada apa, Allah sahaja. Bila hati dia tak boleh hubung dengan Allah, maka itu ujub dan boleh membawa kepada syirik. Ini sebab tu kita sebut di sini bahayanya. Bahayanya apabila kita tidak boleh menghubungkan tadi dengan Allah. Dan inilah digambarkan sebagai ujian. Dan Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi. Saya baca makna sajalah. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi. Jadi apa yang ada di bumi termasuk diri kita. Kami, kata Allah, telah menjadikan segala apa yang ada di bumi ini sebagai perhiasan baginya. Kalau kita cantik, itu perhiasan Allah bagi. Kalau kita alim, ada ilmu, perhiasan Allah bagi. Kalau kita kuat, perhiasan Allah bagi. Agar kami menguji, Allah akan menguji siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Terbaik perbuatannya bukan hanya dia beramal. Kita kadang-kadang kita silap. Kita ingat terbaik perbuatannya beramal. Beramal tu baik tak? Beramal dengan iman. Beramal bersama iman. Bersama taqwa. Bersama tawadhu'. Beramal bersama iman. Jadi amal biasa, orang bukan Islam pun beramal juga. Tapi Allah SWT tak pandang amal dia. Sebab apa? Bila dia buat, dia rasa diri dia dah buat, dia dah susah payah. Kita mendengar macam-macam yang disebut. Bagaimana keadaan orang yang beramal itu kan. Jadi beramal dengan iman. Beramal dengan iman bahawa Allah terima. Jadi Allah SWT menyatakan dalam surah Al-Kahfi ayat 7 ini, bagaimana dia kata sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi ini, termasuk diri kita, sebagai perhiasan. Kalau wajah kita cantik, kita jangan rasa cantik itu kita. Memang betul cantik banding orang lain. Tapi siapa punya? Allah yang punya. Ini kita nak rasa. Ini kita nak rasa. Inilah bentuk-bentuk tarbiyah yang perlu kita faham supaya kita tidak mensyirikkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak ada seorang pun selain Allah yang memiliki alam semesta ini. Tak ada seorang pun. Walaupun seberat atom. Walaupun seberat atom. Tidak ada seorang pun yang memiliki. Kita ni, diri kita ni pun dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ni kita nak rasa ni malam ni. Malam ni kita nak rasa yang ini ni. Bahawa kita ni dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa bukti kita dimiliki oleh Allah? Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan segala yang berlaku pada kita, maka kita tak boleh nak lawan. Contoh apa? Contoh tuan-tuan. Kita bernapas. Sedut napas. Sedut daripada hidung. Keluar daripada mulut. Sedut. Okey, tuan-tuan. Saya nak ajak tuan-tuan. Mari kita sedut sampai habis nafas. Sedut. Sedut lagi. Sedut. Tahan. Sedut. Jangan bos. Sedut.
Okay, sampai kita tahan sampai tak boleh, kan? Kita akan rasa satu gesa untuk kita hembuskan nafas. Bila kita dah hembus pula, dah habis hembus, kita ada satu gesa untuk kita sedut pula. Hembus. Jadi kita tidak boleh nak kontrol. Saya kata kalau saya punyalah nafas ni saya punya, jantung ni saya punya, saya boleh kontrol. Saya nak sedut aja oksigen sampai bila-bila, tak nak hembus-hembus. Ataupun saya nak hembus saja. Tak mau sedut-sedut. Kita boleh buat. Kalau kita punya badan kita ni. Kalau kita punya, tapi bukan kita punya. Allah punya. Allah dah tetapkan dah. Kan? Seseorang itu dia boleh sedut sampai berapa mililiter, sampai berapa liter satu hari. Contohnya. Tidak, Allah dah tetapkan dah. Rezeki masing-masing. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita sedut nafas kita, akan ada satu rangsangan, satu paksaan, gesaan untuk kita hembuskan dia. Siapa yang paksa tadi? Allah. Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah nafas kita pun Allah punya. Nafas kita pun Allah punya. Nyawa kita pun Allah punya. Maka apabila kita memahami akan hakikat ini, maka kita lihat apa yang digambarkan oleh Allah dalam surah As-Saba ayat 22. Allah gambarkan dalam surah As-Saba ayat 22. Katakanlah, serulah mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan selain Allah. Serulah, panggillah siapa-siapa yang kamu rasa lebih hebat, lebih besar, lebih berkuasa daripada Allah. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat zarah pun, seberat atom pun pada langit dan bumi. Tak ada. Siapa pun yang kita rasa lebih hebat, lebih besar, walaupun sebesar atom, mereka tak memiliki. Di langit maupun di bumi. Dan mereka tidak mempunyai suatu saham pun. Mereka tak pernah pun tolong Allah untuk cipta langit dan bumi. Mereka tak pernah tolong Allah pun. Nak kata dia terror, kan? Tak ada. Dan sekali-kali tidak ada di kalangan mereka yang menjadi pembantu bagi Allah. Tidak ada. Allah menjadikan dengan sendiri segala-galanya. Habis ada malaikat. Malaikat tu Allah nak perintah. Allah ni maha kuasa, dia nak jadikan malaikat. Dia tak perlukan malaikat pun. Bila nak sebut kat sini tuan-tuan, jika ada di kalangan kita orang beriman yang meyakini bahawa harta yang ada padanya adalah harta dia, bukan harta Allah. Lalu dia berasa bangga, dia rasa tenang dengan keberadaan harta itu, dan bersamanya dalam bentuk kekaguman, maka orang itu tertipu. Kalau kita rasa yang ada pada kita ni kita punya, kita punya, dengan penuh bangga. Kenapa kamu bangga-bangga ni? Kenapa kamu sombong? Rupanya saya ada tanah 1000 hektar. Rupanya saya ada duit dalam bank, bilion. Rupanya saya ada rumah besar, banyak rumah. Rumah sewa, rumah kedai, rumah semua jenis rumah ada. Rupanya saya ada keluarga yang besar. Jadi kalau kita berasa tenang, berasa bahagia dengan apa yang ada pada kita kerana perkara tersebut, maknanya kita rasa kita yang punya, maka kita tertipu. Kita tertipu. Sesungguhnya aku hanya diberi harta kerana ilmu yang ada pada aku. Surah Al-Qasas ayat 78. Allah menggambarkan berkata Qarun. Allah membayangkan berkata manusia. Sesungguhnya aku ada harta ini sebab ilmu aku. Aku pandai. Aku belajar sampai universiti, sampai PhD. Aku belajar ilmu perdagangan. Aku ada pengalaman. Kenapa kaya ni? Aku berusaha. Urusan aku ini kekayaan yang aku punya. Maka ini sebagaimana Qarun kata apa? Qarun kata sesungguhnya aku diberi harta ini. Ada harta banyak, emas banyak ini. Kerana ilmu yang ada pada aku. Aku pandai buat emas. Aku pandai berniaga. Maka inilah pemahaman yang meluas yang ada pada hari ini. Yang membuatkan manusia itu senang dan tenang dengan keberadaan hartanya, orang kelilingnya. Dia yakin bahawa itu adalah milik dia. Kita yakin anak itu milik kita. Anak itu milik kita. Kita yakin. Sebab apa anak itu milik kita? Sebab itulah bila anak kita tak bagi duit,
Bila dia dah besar, anak kita dah bekerja, tiba-tiba tak bagi duit kat kita. Tak bagi duit kat mak. Tak bagi duit kat bapak. Maka kita rasa anak derhaka. Anak kena balas jasa mak ayah, kena bagi kat dia. Kena bagi kat mak ayah duit sebagainya. Kenapa? Kerana mak ayah dia berkorban untuk anak-anak. Maka sesungguhnya anak-anak itu amanah daripada Allah. Kita memang kena jaga anak-anak, kena didik itu amanah daripada Allah. Bukan milik kita. Sebab itulah hari ini kita kecewa, ramai kecewa. Anak-anaknya, kan? Anak-anaknya tak layan dia sebagainya. Kecewa kerana dia rasa dia dah banyak berjasa kepada anak-anak. Padahal anak-anak itu amanah daripada Allah. Ramai kecewa sampai bunuh diri bila bisnes dia tak berjaya. Kecewa. Apabila harta dia hilang, habis, muflis, kecewa. Kerana dia rasa harta tu milik dia. Dia rasa keluarga tu milik dia. Tetapi semua itu adalah milik yang diberi oleh Allah sebagai ujian sementara. Milik yang sementara, yang ujian. Apa ujiannya? Amanah. Amanah. Amanah yang mana kalau diletakkan pada gunung, akan runtuh gunung. Amanah untuk melaksanakan kehendak-kehendak Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada apa yang ada pada kita. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Dan sekiranya letakkan pada gunung-gunung yang besar itu amanah-amanah Al-Quran, amanah-amanah hadis, maknanya nak letakkan sini amanah-amanah perintah Allah kepada gunung, jatuh, runtuh, berkecai, habis jadi abu. Tunduk, sujud, rokok, habis gunung, hancur kerana takutkan Allah. Jadi manusia ada anak. Ada anak? Ada. Tapi anak kita jadi apa sekarang? Tuan-tuan, anak kita jadi apa? Kita ada berapa orang anak? 10 orang anak, 8 orang anak, 7 orang anak. Adakah anak-anak kita kenal Allah? Anak-anak kita kenal tak Allah? Anak-anak kita mengamalkan Al-Quran? Itu amanah. Amanah. Sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, akibat daripada kita merasai bahawa apa yang ada pada kita ini kita punya, maka ketika itulah akan berlakulah satu perasaan ujub. Dan ujub akan bermula dengan dia memuji diri dia sendiri. Maka dia akan puji diri dia sendiri. Lantas dia akan memuji-muji diri dia. Dia akan memandang dirinya dengan redha. Dia akan memandang dirinya dengan bangga. Dia akan memandang diri dengan tenang. Dia tengok diri dia rasa tenang, bangga. Bangga sebab dia punya benda yang dia nak. Dapat semua. Dan lantas, apabila seseorang memuji kepada dia tentang apa yang ada pada dia, dia terus ambil pujian itu. Langsung tidak diikat dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan. Maka ketika itu, dia telah menyamakan diri dia dengan Allah sebagai pemilik. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit, segala yang ada di bumi. Semua yang ada di langit, di bumi, di antaranya semua sekali adalah kepunyaan Allah. Tiba-tiba kita kata, ini aku punya. Ini aku punya. Maka kita tidak mengiktiraf Allah sebagai raja. Kita tidak mengiktiraf Allah sebagai tuan punya kepada segalanya. Maka disitulah berlaku syirik. Disitulah berlaku syirik. Iaitu ujub yang lahir daripada kita rasa kita punya. Kita sembahyang, kita rasa kita punya. Kita tak rasa pun. Taufiknya Allah. Allah memberi kekuatan pada kita, keizinan pada kita, kemahuan, hajat pada kita. Allah pilih kita nak sembahyang. Nak sembahyang tu Allah pilih macam tuan-tuan malam ni. Yang kita ada berapa orang setakat ni? 42 orang. Setakat ni lah. Ya. Yang view kita tak tahu ni yang sign ni kan. Yang melihat ni view setakat ni orang 40 lebih. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ingat kita boleh tengok ni pun, kita ingat kita punya, rupanya Allah pilih kita. Allah pilih kita tuan-tuan. Banyak halangan. Yang paling susah nak istiqamah, banyak halangan. Macam-macam. Maka kata Al-Muhasibi rahimahullah, ujub adalah memuji diri sendiri. Apa yang kita kerja, apa yang kita amalkan, apa yang kita ketahui, ilmu kita, kita lupa bahawa anugerah-anugerah itu berasal daripada Allah. Kita lupa. Itu ujub.
Kita memuji diri kita dengan amalan kita, kita memuji diri kita dengan ilmu kita, kita terlupa itu daripada Allah. Itulah ujub. Kita puji diri kita, itu ujub. Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Ghazali, menegaskan makna ini. Dia berkata apa? Ujub adalah menganggap besar suatu nikmat. Dia menganggap nikmat itu besar, hebat. Nikmat ni hebat. Dan merasa tenang dengannya dalam keadaan lupa bahawa itu adalah daripada Allah. Dia menganggap satu itu besar. Contoh, Allah bagi harta kat dia. Maka dia anggap hebat harta tu. Aku ada kereta, 100 kereta. Semuanya jenis-jenis yang 1 juta ke atas. Aku ada rumah, 1000 rumah. Aku ada tanah, 1 juta hektar tanah. Aku ada kuasa. Aku ada pangkat, aku menteri. Aku raja. Aku ada pengaruh. Aku ada glamour, terkenal. Semua ada. Maka tuan-tuan, kata Imam Ghazali, apabila kita menganggap sesuatu yang ada pada kita itu besar, hebat, suatu nikmat itu hebat dan kita tenang dengan nikmat, bukan tenang dengan yang memberi nikmat. Kita tenang dengan harta, bukan tenang dengan yang memberi harta. Bukan tenang dengan yang memberi nikmat tadi. Maka lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itulah ujub, kata Imam Al-Ghazali. Jadi bila kita rasa harta kita, diri kita, kebolehan kita, kemampuan kita, itulah yang kuatnya. Kita rasa kita punya. Kita rasa itulah dia. Nikmat yang kita memberi ketenangan pada kita, bukan yang memberi nikmat tadi. Maka itulah. Ujub, kita akan puji diri kita. Kita tolong orang, orang tak ucap terima kasih kat kita, kita marah kat dia. Kenapa ni aku dah tolong kau, sikit pun kau tak ucap terima kasih. Padahal yang dibuat itu pun taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang tak pandai terima kasih itu lain. Berterima kasih itu orang tu terima kasih. Tapi kita hajat terima kasih dia. Kita hajat pujian dia. Kita hajat kepada sanjungan daripada manusia. Itulah yang digambarkan sebagai yang ujub. Maka Raih Al-Qais telah pernah ditanya. Abu Muhajir kata, apa yang merosakkan nilai amal orang yang beribadah? Apakah yang merosakkan amal bagi orang beribadah? Maka dia menjawab, memuji diri sendiri. Dan melupakan nikmat Allah. Melupakan itu adalah nikmat Allah. Jadi ujub ini adalah satu perasaan yang akan mengajak kita supaya menganggap amal kita itu besar. Amal kita itu hebat. Kita punya ilmu tinggi. Kita punya amalan kita banyak. Kita menganggap itu besar. Hebat. Dan kemudian kita berkata, saya mampu buat, saya terror, saya boleh buat. Maka itulah ujub. Jadi ujub ini akan menyebabkan kita puji diri kita. Apabila kita mula merasakan diri kita lah rupanya yang buat benda-benda ini, maka itu adalah ujub. Dan ujub juga akan membawa kepada satu penyakit yang jahat. Penyakit yang kita sangka baik. Penyakit yang kita rasa okey. Tetapi rupanya penyakit itu adalah penyakit yang akan merosakkan kita. Penyakit yang akan merosakkan kita. Yang menyebabkan kita berhajatkan kepada pujian manusia. Dia akan bawa kepada riak dan dia akan bawa kepada sombong dan takbur. Dan penyakit inilah penyakit yang akan merosakkan amalan-amalan seseorang, malahan akan menyebabkan seseorang itu tidak boleh nak mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan, ada orang, saya sebut dalam perbincangan kita yang lepas, ada orang bertanya, kenapa saya ni dah semayang, kenapa saya ni dah puasa, kenapa saya ni dah beramal, tapi saya tak rasa dekat makan Allah. Tak rasa makin dekat dengan Allah. Saya dah berzikir, malahan kadang-kadang bila kita zikir tu, Allah dah bagi dah karamah-karamahnya, adalah kelebihan-kelebihan Allah bagi pada kita. Tapi saya tak rasa dekat dengan Allah. Saya tak boleh merasai sayang ke Allah. Hati saya tak rasa. Kenapa tuan-tuan? Mungkin salah satunya bila kita merasakan bahawa yang berzikir itu kita yang berzikir. Yang sembahyang tu kita yang sembahyang. Kita tak merasai bagaimana orang yang beriman dia akan merasa tawaduk dengan Allah. Lagi banyak dia sembahyang, lagi syukur ke Allah. Dia kata, ya Allah, Engkau beri kekuatan pada aku nak sembahyang. Dia rasa nak sembahyang tu pun, boleh sembahyang tu pun, dia terasa nak niat nak sembahyang, itu semua pun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia patah balik semuanya kepada Allah. Maka dia rendahkan diri daripada Allah. Maka apabila dia rendahkan diri daripada Allah, barulah dia jadi seorang hamba Allah. Dia tidak menjadi seorang yang hebat, nampak pada manusia amalnya tapi kosong.
pada dalamnya. Saya pernah bagi contoh pada tuan-tuan. Katalah kita ni seorang yang miskin. Memang kita miskin pun, kita fakir. Katalah kita seorang yang miskin, yang fakir. Kemudian tiba-tiba datang seorang yang kaya, datang pada kita, bagi duit kat kita. Saya tengok kamu ni miskin, tak ada income sebagainya. Maka saya datang nak bagi duit. Saya nak bagi kat kamu RM5,000. Jadi kamu pergilah beli makanan, beli apa semua untuk rumah kamu, untuk anak-anak, beli baju raya sebagainya. Kemudian saya tahu kamu ada hutang dengan sekian-sekian kedai, bayarlah hutang tu. Jadi kamu gunalah duit RM5,000 ni untuk beli apa-apa. Nanti saya datang, besok lusa saya datang, saya nak tanya apa yang kamu buat dengan duit ni. Boleh ke? Oh, terima kasih tuan, terima kasih tuan. Saya memang syukur sangat, terima kasih tuan. Kita pun balik, kita pun beli. Beli baju, beli beras, beli apa sebagainya. Akhirnya besok lusa datanglah tuan yang bagi orang yang bagi duit tadi. Datang-datang dia kata, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, apa khabar sebagainya. Anak-anak dia tengok apa yang kamu dah gunakan duit tu. Maka dia kata, saya dah beli baju baru anak-anak ni, baju raya dia. Saya dah belikan makanan ni, beras, apa sebagainya. Saya belikan ni. Kemudian saya dah bayar hutang, saya sekian. Saya syukur sangat, terima kasihlah tuan-tuan. Tuan kan memberikan bantuan pada saya. Kemudian dia tanya, kamu beli makanan, kenapa kamu beli makanan yang ABC, contohnya makanan yang tak elok contohnya lah. Ini kan junk food, tak elok, dia ada racun sebagainya. Saya beli sebab kami teringin sangat nak makan tuan, walaupun kami tahu benda tu bahaya. Tak elok lah, saya rasa tak elok beli macam itu. Tuan-tuan, apa jawapan orang yang merasa dirinya mendapat duit daripada tentu? Dia kata, tak apa, insyaAllah mudah-mudahan nanti saya minta maaf, nanti next time saya tak beli. Lepas ni saya tak beli dah. Tapi kalau orang tu tidak bersyukur, maka dia akan cakap, engkau dah bagi aku duit, aku belanja ikut suka aku lah. Aku nak beli A, B, C, D, E, F, ikut suka aku lah kan. Aku dah buat apa aku suka. Engkau dah bagi aku duit, aku punya, aku buat. Tuan-tuan, agaknya apa perasaan orang yang bagi sedekah tu? Kita tuan-tuan, Allah bagi mata, Allah bagi telinga, Allah bagi hidung, Allah bagi mulut, Allah bagi hidup. Allah bagi anak-anak. Allah bagi harta, rumah, kedai, perniagaan. Allah bagi pekerjaan. Allah bagi semua. Semua Allah bagi. Tiba-tiba apabila Allah perintah pada kita, wahai hamba-hambaku, gunakanlah segala nikmat itu untuk ibadah. Tiba-tiba kita cakap dengan Allah, suka hati aku lah. Aku nak guna duit ni untuk enjoy. Guna duit untuk nak pergi kelab malam. Guna duit untuk nak buat riba. Suka hati akulah. Engkau dah bagi aku duit. Engkau dah bagi aku nikmat. Apa yang ada ni, aku suka hati aku. Tuan-tuan, agaknya kalau kita lah. Jadi tuan yang bagi duit pada tu, agak kita bagi tak duit kepada dia? Silap-silap kita rampas balik. Tuan-tuan rahmat Allah, begitulah bagaimana kita pada hari ini. Hakikatnya macam gitu tuan-tuan. Kita ni tak ada satu apa pun daripada kita. Hakikatnya begitu. Maknanya Allah bagi pada kita ni sebagai ujian. Amanah. Sejauh mana kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Inilah perkara yang kadang-kadang kita terlupa. Kita terlupa. Baik. Jadi apa faktor-faktor yang menyebabkan berlaku ini tuan-tuan? Yang pertama sekali, jahil terhadap Allah. Yang pertama, kita tak kenal Allah. Kita ingat yang kita dapat, yang kita punya, ini kita punya. Saya dah usahakan pagi, petang, siang, malam. Saya berusaha, inilah duit saya punya. Padahal orang lain pun berusaha juga. Tapi tak dapat macam kita. Sebab bukan rezeki dia, Allah tak bagi dia macam kita. Kita meniaga, untung sampai 100,000 satu bulan. Satu bulan 100,000 berniaga kita. Orang lain meniaga macam kita juga. Sama. Tapi untungnya, mungkin 10,000 pun tak dapat. Nak dapat susah. Nak buat balik modal pun tak dapat. Tuan-tuan. Jadi kita rasa kita punya. Jadi yang pertama sekali, ujub ini datang pada diri seseorang itu apabila dia tidak kenal Allah Subhanahu Wa Taala, dia jahil tentang Allah. Maka dia merasakan segala yang ada, segala keberhasilan dalam hidup dia itu adalah milik dia. Dia kagum dengan milik dia, dengan apa yang ada kepada dia. Maka bila dia solat, dia rasa solat tu dia buat favor ke Allah. Dia buat favor ke Allah. Padahal kita solat ni tuan-tuan, Allah tak ambil sedikit apa pun daripada kita. Semua amalan kita ni, Allah tak ambil apa-apa pun balasan. Bukannya
Bila kita sembahyang, Allah makin kaya. Bila kita sembahyang, Allah makin kaya. Kita tak dapat, Allah tak dapat ambil apa-apa pun. Allah tak minta apa-apa. Semua Allah patah balik pada kita. Cuma Allah nak tengok aja. Kita ni syukur tak? Kita ni sabar tak? Sebab tu tuan-tuan, yang pertama, apabila seorang itu jahil tentang Allah Subhanahu Wa Taala, maka pada ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala akan dia tolak Allah daripada kehidupan dia. Ini antara perkara yang pertama. Sebab itulah kita nak kena rasa, kita kena kenal Allah. Tajuk kenal Allah ni sentiasa kita ingat-ingatkan. Sentiasa kita ingat-ingatkan. Sebab tu tuan-tuan, nak kenal Allah, dia kena ada zikir dan fikir. Dia kena ada zikir dan fikir. Zikir untuk menghidupkan hati. Merasai kekuasaan Allah, perbuatan Allah, sifat Allah, nak rasa. Fikir, kita untuk berfikir ini maknanya kita nak menjadikan sebagai panduan kita. Supaya hati itu akan dibimbing oleh mengenal Allah. Dengan berfikir. Kita akan, tajuk fikir ni kita akan buat satu khas. Nak sebutkan sini tuan-tuan, kena ada zikir dan fikir kata para ulama kita. Ni jumhur ulama, bukan jumhur lah, ijma' lah. Zikir fikir ni kena ada. Tak kira lah ulama haraki ke, ulama sofi ke, semua ada. Baik, yang pertama, jahil kepada Allah. Yang kedua tuan-tuan, jahil tentang diri kita. Kita tak kenal diri kita. Kita tak kenal diri kita. Siapa diri kita ni tuan-tuan? Kita ni tidak ada satu pun potensi, kekuatan, kemahiran, kepandaian yang ada pada kita ni, melainkan semua tu Allah cipta pada kita. Dan Allah Subhanahu Wa Taala, dia boleh beri, dia boleh ambil. Dia boleh bagi dan dia boleh ambil kekuatan-kekuatan yang ada pada kita ni. Dan sebab itulah tuan-tuan, kita ni sebenarnya amat-amat memerlukan Allah. Cuba kita tengok bayi, baby. Baby ni, kalau kita tengok baby, kan, kalau kita dah tua, agaknya dah tua, umur dah 40-an, tak malah kalau 40-an ke atas, 50-an, 60-an ke atas ni, kadang-kadang dia gambar tua, pakcik, nenek, atuk, kan. Dah tua dah. Katalah kan, sebenarnya tak tua lagi, kita panggil tua. Katalah. Dah tak boleh dapat anak lah, katakan. Ada, kalau perempuan mungkin dah tak boleh dapat anak, kalau lelaki mungkin boleh lagi, kan. Saya nak sebut kat sini tuan-tuan, kan. Tengok cucu yang lahir tu, tengok perhati dia, kan. Anak-anak dah besar, kita tak nampak dah. Tengok cucu. Apa dia? Bayi amat memerlukan ibunya. Amat memerlukan ibunya. Ibunya lah yang susukan dia. Bila dia lapar, dia hisap susu, dia makan. Bila dia sampai peringkat makan, bila dia sejuk, dia pakaikan baju. Bila dia buang air, kencing, berak, ibu dia lah cucikan atau bapaknya cucikan. Dia amat memerlukan kepada mak ayah dia. Bayangkan, ibu dan ayah dia tinggalkan dia dalam masa 1 hari. Cukup 1 hari. Letak aja dekat dalam apa ni, dalam atas katil tu, letak aja 1 hari. Jangan kacau apa, biar aja. Dia akan menangis sampai tak ada suara. Biarkan 3 hari. Biarkan 3 hari. Tanpa makan, tanpa minum tuan-tuan, insya-Allah mati. Dah tak ada makan, tak ada minum, insya-Allah secara adat ni mati. Tuan-tuan rahmati Allah, itu seorang bayi memerlukan ibunya, nak jaga dia. Nak jaga dia. Kita ni manusia memerlukan Allah lebih daripada seorang bayi memerlukan ibunya. Lebih lagi. Kenapa tuan-tuan? Sebab ibunya memberikan makan, minum, susu, sebagainya, kan. Tapi Allah memberikan lebih daripada itu. Allah bagi kat kita apa tuan-tuan? Allah bagi kat kita kesihatan, nyawa, harta, yang kita boleh bercakap ni, perbualan ni, berbual, bercakap, melihat. Maka kita memerlukan Allah setiap saat untuk bernafas. Kita memerlukan Allah setiap detik untuk supaya generate kehidupan pada sel-sel yang ada pada kita. Seterusnya, kita memerlukan setiap saat untuk membawa oksigen ke dalam sel kita, menerima darah, darah berpusing, dan sebagainya. Maka sebenarnya tuan-tuan, kita memerlukan Allah Subhanahu Wa Taala
Dan bukan hanya setakat sehari dua hari, setiap saat kita perlukan Allah. Setiap saat kita perlukan Allah. Bayangkan kalau Allah tak bagi, tak jaga kita punya sistem pernafasan. Katalah kena kanser hidung. Kanser hidung cukup. Ataupun kanser strok, kerongkong kita kanser, cukup. Habis, tak lama dah. Tak lama dah. Katakan perut ada kawan-kawan kita kena kanser perut, terpaksa dipotong. Usus terpaksa dipotong. Kalau tidak, binasa dia. Ada yang di kalangan saudara-saudara kita pun kena juga usus dipotong. Akhirnya Allah izin meninggal dunia dengan sebab itu. Nak sebut kat sini, kita perlukan Allah setiap detik, setiap saat. Setiap saat kita perlukan Allah Subhanahu Wa Taala. Trilion sel-sel yang ada dalam tubuh badan kita, setiap detik menjalankan peranan dia untuk kehidupan. Setiap detik ni kita punya sel-sel yang ada ni, atom zarah yang ada ni. Dan bayangkanlah fungsi-fungsi tubuh badan kita, seperti anggota badan kita, mata yang kita nampak, telinga, hidung, mulut, kepala kita yang kita tak nampak, otak, semua tu, semua pergerakan itu, semua Allah yang jaga, Allah yang memberi. Dan bayangkanlah sekiranya Allah meninggalkan kita, walaupun satu saat, satu detik, habis sistem. Dan di sinilah Allah Taala yang telah mengingatkan kita tentang bagaimana keadaan kita ni terlalu memerlukan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jika engkau menyerahkan urusanku kepada diriku, ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, jika engkau menyerahkan urusan aku pada diri aku sendiri, nescaya engkau akan menyerahkan aku kepada kelemahan, keburukan, dosa dan kesalahan, dan aku hanyalah mengharapkan kasih sayangmu, ya Allah. Ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah engkau serahkan, ya Allah, hidup aku ni pada diri aku sendiri. Kita ni, hidup kita ni kita sendiri. Contohnya, jantung kita, macam mana nak berdenyut, kita yang pump sendiri, pakai taruh bateri. Contohnya, bila kita minum, proses air datang masuk sini, sampai ke perut, macam mana dia mencernakan makanan kita, air tadi. Jadi kalau kita, kata Rasul, ya Allah, kalau engkau serahkan urusan hidup aku ni pada diri aku, nescaya engkau akan menyerahkan kepada kelemahan, kepada keburukan, kepada dosa, kepada kesalahan. Dan aku hanya meyakini kasih sayangmu. Jadi kasih sayang Allah yang menyebabkan kita ini boleh hidup macam mana kita hari ini. Walaupun kita ada masalah, walaupun kita ada kesusahan, memang Allah uji kita dengan masalah dan kesusahan. Sebab Allah nak menunjukkan sifat dia yang maha berkuasa ke atas kita. Kita ada masalah. Apa masalahnya? Mungkin masalah kita, anak kita ada masalah. Mungkin suami kita ada masalah. Mungkin isteri kita ada masalah. Mungkin keluarga kita ada masalah. Mungkin pekerjaan kita ada masalah. Bisnes kita. Jadi Allah nak tunjukkan kepada kita, wahai manusia, sesungguhnya engkau bukan Tuhan punya kepada kehidupan kau, tapi aku, itu Allah yang punya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita kesusahan, masalah, supaya kita rasa bahawa kita ini hanya makhluk, hamba. Allah lah yang Al-Jabbar. Allah yang maha mengalahkan. Allah yang maha memaksa. Allah yang maha memaksa. Jadi kita nak kena rasa. Sebab tu jangan kita putus asa. Bila Allah bagi kita masalah, jangan putus asa. Kita putus asa tu, kita telah serahkan diri kita pada diri kita sendiri. Kita tak percaya pada Allah. Jadi sebab itulah tuan-tuan dan puan Allah, apabila seorang itu tidak kenal diri dia, jahil tentang diri dia, maka dia akan tertipu dengan diri dia. Dia ingat dialah yang berkuasa. Kita ni tuan-tuan tak mampu. Nak makan pun orang tolong masak. Kalau orang yang masak ni, katakan ibu aku dah masak, makan aku masak. Nak makan tu pun orang tolong tanam. Beras, Allah Subhanahu Wa Taala dah jadikan ada orang yang akan tanam. Orang yang tanam tu pun tak boleh nak proses beras, kecuali ada orang yang proses pula, kilang yang proses. Jadi kita memerlukan bantuan manusia. Hebat mana sangatlah manusia ni tuan-tuan. Tak hebat. Allah Subhanahu Wa Taala yang maha hebat. Segenggam nasi kita nak suap kat mulut kita tu, berapa banyak proses dia berjalan. Daripada petani, daripada tukang baja, daripada tukang yang buat racun, tanam, yang proses kilang.
yang meniaga hantar, kan, dah proses-proses pula hantar untuk jual dekat supermarket sebagainya. Kita pula pergi, nak pergi pula naik kereta. Kereta tu siapa pula yang buat kereta tu? Kan? Sesuap nasi nak sampai ke mulut kita, berapa banyak tangan-tangan yang terlibat dengan sesuap nasi itu. Dan kemudian bila dah makan pula, dah masuk dalam mulut kita. Dah masuk dalam mulut kita, mengunyah. Kita ke yang mengunyah? Bukan. Kita bukan boleh kontrol ni, mengunyah ni. Dah masuk dalam perut ni, dia jadi macam mana? Kan? Perut kita nak digest dia, nak cernakan dia. Nak ambil zat-zat dia. Tu semua tu bukan kita bagi arahan. Kita tahu makan ni, itu pun makan sebab kalau Allah izin tangan boleh makan. Ada orang tak boleh makan dengan tangan. Tangan dia kan stroke, cacat, lumpuh, terpotong, tak ada tangan pula. Orang tolong suapkan. Ada orang pula yang kena kanser di kerongkong, terpaksa masukkan saluran. Air je tak boleh minum, makan-makan yang pepejal, kena yang cecair. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita bayangkan kehidupan kita amat-amat memerlukan Allah. Jangan sombong. Jangan rasa kita punya diri kita ni. Allah yang punya. Maka jahil terhadap diri kita sendiri. Jahil terhadap tabiat-tabiat buruk yang ada pada kita. Ini antaranya. Kemudian juga jahil terhadap tabiat kita, nafsu kita, syahwat kita dan sebagainya. Ini antara banyak perkara yang menyebabkan kita tak ada. Baik. Saya nak sebut sikit ni tuan-tuan, apa bahayanya. Apanya bahayanya kalau wujub ni ada pada kita. Kalau kita tak proses berhala ni. Berhala ni yang pertama sekali, berhala yang dalam diri kita ni. Kita rasa kita ni kita punya. Kita punya. Seorang suami merasakan isteri tu dia punya. Aku berhak ke atas engkau. Aku nak buat apa pun tak apa. Dia boleh pukul, dia boleh halau, dia boleh buat macam-macam. Seorang suami rasa isteri tu dia punya, bukan amanah. Seorang isteri rasakan suami itu dia punya. Sampai apa yang suami nak buat, dia halang. Tak boleh. Padahal benda itu syarak. Tak dibenarkan. Tak boleh. Tak boleh. Ini saya tak boleh. Kalau nak, lepaskan saya, dia kata. Dia paksa pula suami dia. Ceraikan dia. Padahal yang suami nak buat itu syarak. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita rasa suami itu kita punya, isteri itu kita punya, anak itu kita punya, maka kita akan berlaku zalim. Berlaku zalim ke atas diri kita dan diri mereka. Tetapi apabila kita merasakan bahawa mereka ni amanah daripada Allah. Suami ada haknya. Suaminya ada tanggungjawabnya terhadap isteri. Isteri pun ada hak dan tanggungjawab terhadap suami. Bapa dan mak ada hak terhadap anak-anak. Anak-anak ada hak dan tanggungjawab kepada bapa dan ibu dia. Tuan-tuan, bila kita merasa apa yang ada pada kita ni daripada Allah, ada amanah yang perlu kita laksanakan, pada masa itu hidup kita bahagia. Hidup kita bahagia. Hidup kita tenang. Bila Allah uji kita dengan anak-anak, meninggal anak kita, kena COVID-19. Meninggal anak kita. Kita kata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, daripada engkau lah semua ni datang. Anak-anak aku datang daripada engkau. Ya Allah, engkau ambil. Ya Allah, aku reda, aku baik sangka. Ya Allah, aku reda, aku sabar. Ya Allah. Tenang hati. Tapi bila kita rasa anak tu kita punya, maka kita akan cakap, kenapalah ya Allah engkau ambil anak aku ni baik. Kenapalah, kenapa? Kita tanya Allah. Padahal tak layak kita nak tanya Allah Subhanahu Wa Taala macam itu. Bila Allah bagi kita muflis, dia uji dengan kesusahan, dia uji dengan bankruptcy, dia uji dengan keuangan. Kita tanya, ya Allah, kenapalah aku bankrupt? Kenapa? Sedangkan tu hak Allah. Bila kita rasa harta kita punya, kita akan risau, mudah kita takut, akhirnya boleh bunuh diri. Kenapa? Kita rasa kita tak ada apa-apa dah. Tetapi bila kita boleh faham bahawa sesungguhnya segala yang ada ini adalah merupakan daripada Allah, dan Allah menguji kita sejauh mana kita melakukan amanah-amanah yang telah diberikan pada kita, maka pada ketika itu, bila Allah uji kita boleh faham. Kita kata, ya Allah, memang sakit, memang sedih, memang menderita, tapi ini ujian daripada Allah. Kita boleh terima. Sebab ini adalah hak Allah. Maka bila Allah bagi nikmat, pun begitu juga hati kita tenang. Kita seronok, kita suka, kita gembira. Tetapi kita gembira dalam keadaan bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kepada kita rahmat. Ini tuan-tuan rahmat Allah, ini kunci. Baik. Apakah bahayanya penyakit-penyakit ujub ini? Apabila kita ada rasa diri kita ni lebih baik daripada orang lain. Kita rasa diri kita punya.
Dan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan dalam satu hadisnya, saya bacakan makna sajalah, masa kita tak banyak kan. Adapun hal-hal yang membinasakan, ada 4 hal yang membinasakan. Yang pertama sekali ialah sifat bakhil yang diikuti. Ada sifat bakhil yang diikuti. Kemudian nafsu yang dituruti. Dan kemudian i'jab al-mar'in bin nafsih. Ujub, rasa kagum kepada seseorang terhadap diri ini sendiri. Merasa kagum dengan diri sendiri. Itu adalah perkara yang boleh kata membinasakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nombor 1 tuan-tuan, bahaya ujub ni apa? Apa bahaya ujub ini? Kita rasa diri kita ni lebih baik daripada orang, kita rasa diri kita ni kita punya nikmat tu kita rasa besar nikmat itu, sedangkan yang lebih besar adalah yang memberi nikmat. Allah yang memberi, kita tak rasa, kita rasa yang nikmat tu je yang kita rasa besar, sedangkan pemberi nikmat tu yang lebih besar. Maka ujub ini bahaya nombor 1, dia adalah syirik kepada Allah. Nombor 1, orang yang ada ujub, maka dia telah berlaku syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun sedikit dan kecil. Dia kagum dengan diri dia sendiri. Dia terputus dengan Allah. Maka pandangan kagum dia tadi kepada dirinya, maka itu adalah merupakan dia telah mencirikkan Allah Subhanahu Wa Taala dan amat berbahaya. Sebab tu orang yang ujub, dia beramal, amalnya hebat, tetapi dalam amal dia ada ujub. Dia sedekah kat orang, tetapi dia sebut-sebut, aku dah tolong kau, aku dah bantu kau, patutnya kau terima kasih. Dia sebut-sebut. Patutnya kau doakan aku. Dia minta orang tu doa pula. Paksa orang tu doa dia. Maka tuan-tuan rahmat Allah, itu ujub. Kita rasa diri kita berjasa pada dia. Sedangkan sebenarnya Allah yang memberikan kepada kita. Maka di sinilah merupakan satu perkara yang boleh membawa kepada bahaya kepada amalan kita. Allah tak terima amalan yang ujub. Sebab tu kita kena sentiasa beristighfar. Sebelum sembahyang kita istighfar. Selepas sembahyang kita istighfar. Sebelum zikir kita istighfar. Selepas zikir kita istighfar. Setiap masa kita istighfar. Kenapa? Sebab kita bimbang. Ada masa-masanya kita senang, kita tenang dengan nikmat Allah, tapi kita tak tenang bersama yang memberi nikmat Allah tadi. Baik. Kemudian berkata Ibn Taymiyah rahimahullah, dia kata apa? Riak adalah musyrik dengan makhluk. Jadi riak ini lahir daripada ujub. Riak ni apa? Kita bersombong-sombong, kita berhajatkan nilaian orang, pandangan orang. Kita nak orang cakap kita bagus. Itu riak. Kita menunjukkan amalan kita. Dari sudut fizikal, kita tunjukkan amalan pada orang supaya orang puji kita, supaya orang sokong kita, supaya orang undi kita, supaya orang calonkan kita jadi pemimpin. Kita menunjukkan amal kita kepada orang ramai supaya kita mendapat sesuatu daripada orang ramai. Itu riak. Maka riak adalah musyrik. Kita mensyirikkan makhluk dengan Allah. Sebab kita hajatkan makhluk puji kita, maka kita telah berhajatkan balasan daripada makhluk. Sepatutnya kita hanya berhajatkan balasan daripada Allah. Itu ikhlas. Tetapi kita berhajat balasan daripada makhluk. Jadi inilah syirik dengan makhluk. Kalau ujub tadi, kita mensyirikkan Allah dengan diri kita. Kita rasa kita punya nikmat tu, kita rasa kita yang pandai, kita rasa kita yang hebat, maka kita syirikkan Allah dengan diri kita. Tapi riak, kita syirikkan Allah dengan makhluk. Manusia yang ada di sekitar kita ni, yang kita harap pujian pada dia, kita harap sanjungan daripada dia, kita harap dia beri sesuatu yang duniawi kepada kita, harap balasan daripada makhluk. Dr. Muhammad Said Al-Buti menegaskan bahawa syirik tidak terbatas kepada makna luarnya yang tidak mendalam, yang tercermin dalam menyembah berhala selain Allah. Jadi syirik ini bukan hanya sekadar kita menyembah berhala di luaran. Tengok orang tu sembah berhala, ni syirik. Ataupun sesuatu yang nampak daripada tindakan-tindakan kita meminta kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi mempunyai makna yang tersembunyi, yang halus, iaitu menyelusup masuk dalam hati-hati dan jiwa orang-orang Islam tanpa dia rasa, tanpa dia tahu, tanpa dia rasa. Maka inilah yang berbahaya. Sebab tu Rasul sallallahu alaihi wasallam menangis. Hadis saya bacakan semalam, Rasul sallallahu alaihi wasallam menangis. Apa dia kata? Dia kata, aku melihat orang beriman, orang Islam. Aku bimbang, takut pada mereka. Mereka tidak beramal menyembah berhala, tidak beramal menyembah Tuhan-Tuhan yang lain. Yang ada kat depan ni,
tetapi mereka beramal dengan riak. Amal dengan riak ini paling bahaya sekali tuan-tuan. Ini paling bahaya sekali. Jadi sebab tu tuan-tuan rahmat Allah, kita ingat tak ada apa, rupanya Allah tak terima amal kita. Sebab tu kita ubah. Kita kena faham ni. Ini adalah salah satu dari proses untuk kita nak mengenal Allah. Kalau ada dalam diri kita ujub, kalau ada dalam diri kita riak, kalau ada dalam diri kita takbur, maka walaupun kita berzikir 1,000,000 kali satu hari, kita tidak akan dekat dengan Allah. Kita tak akan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sembahyang 1,000 kali, 1,000 rakaat satu malam, kita semakin jauh daripada Allah. Kenapa? Sebab hati kita tak proses benar-benar untuk merasai bahawa bagaimana kita ni hamba Allah dan Allah itu adalah Rabb kita, Tuhan kita. Maka di sinilah maksud-maksud tersembunyi ini yang akan membawa kepada syirik yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah syirik yang tersembunyi. Yang pertama, ujub, bahaya kerana dia merupakan syirik yang tersembunyi. Kemudian yang kedua, bahaya ujub ni tuan-tuan. Bahaya kita rasa kita ni baik dah, kita ni terbaik dah, kita lebih baik daripada orang lain. Bagaimana kata Imam An-Nawawi rahimahullah, kata apa? Ketahuilah bahawa ikhlas itu dapat disusupi oleh ujub. Ikhlas boleh diselit, diresapi oleh ujub. Maksudnya orang yang ikhlas pun boleh diresapi oleh ujub. Maka siapa-siapa yang merasa kagum dengan amalnya, dia buat amal, dia rasa kagum dengan amalnya. Aku hebat, aku buat benda ni hebat, aku suka, orang lain semua suka, kita rasa amal tu hebat, kagum dengan amalnya. Dia kagum dengan amal tadi. Nescaya pahala amal itu akan binasa. Kata Imam Nawawi rahimahullah, siapa yang beramal kagum dengan amal itu, dia tak rasa pun itu daripada Allah. Dia rasa dialah yang buat. Dia kagum dengan amal tu. Dia nak pujian orang. Dia nak orang sanjung dia. Maka pahala amal itu akan binasa. Demikian juga orang merasa takbur, akan binasa pahala amalannya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, saya bacakan mana? Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekah kamu dengan menyebut-nyebut dan dengan menyakiti perasaan si penerima. Kita sedekah tapi kita sakitkan hati. Kita sakitkan hati orang yang terima. Sebab tu hati-hati tuan-tuan. Bila kita sedekah kat orang, kadang-kadang kita ambil video. Kita ambil video, kita sedekah kat orang. Kita tunjukkan kemiskinan dia, keaiban dia. Bahaya tuan-tuan. Kadang-kadang benda tu menyakitkan hati dia. Engkau nak sedekah, sedekahlah. Tapi tak payahlah cerita keburukan aku, keaiban aku pada orang ramai. Cakap je lah, aku sedekah pada si fulan kerana dia dah ni. Tak payah tunjuk-tunjuk. Kadang-kadang dia menyakitkan hati orang yang menerima sedekah. Ini bahaya. Bahaya. Kita filem. Tujuan kita nak audit. Maknanya bukan audit. Nak reporting. Apa maksud reporting? Orang bagi kita duit. Katalah orang bagi 10,000. Nak suruh bagi orang miskin makan. Buka puasa. Kita pun bagilah duit tu, beli makanan, kita bagilah duit ke orang-orang yang ada di depan kita, di kawasan kita. Yang miskin-miskin nak bagi makan. Kemudian pada masa yang sama, kita filem. Kita ambil video. Kita ambil video tunjuk kemiskinan orang. Keluarga tu. Agak-agak malu tak dia tuan-tuan? Kemiskinan dia tu ditonton oleh seluruh Malaysia. Malu tak? Malu tak tuan? Kalau kita miskin, tak ada apa, kita tak minta. Sebab dalam dunia ni tuan-tuan, orang yang memerlukan ada dua jenis. Orang yang memerlukan ada dua jenis. Yang pertama, dia memerlukan bantuan dan dia minta. Dia minta. Tolonglah saya nak minta zakat. Dia pergi pusat zakat semua, dia minta. Ini orang yang pertama. Yang memerlukan dan dia minta. Dan dia minta tu hak dia. Memang zakat dia hak dia. Dia kena boleh pergi. Tak ada masalah. Tapi ada juga orang yang Allah muliakan dia. Allah gambar Rasul SAW gambarkan dia muliakan oleh Allah. Bila dia miskin, dia susah, dia tak minta. Dia hanya minta pada Allah sahaja. Dia mengadu ke Allah, ya Allah, aku kena buang kerja, ya Allah, aku tak ada duit dah, ya Allah, aku dah diberhentikan contohnya. Kemudian ya Allah macam mana ya Allah nak makan anak-anak. Dia minta ke Allah. Tapi dia tak pergi minta kat zakat, tak pergi. Kemudian kita tahu dia memerlukan.
Kita pergi rumah dia ketuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar tuan? Tuan, siang. Tuan dah kena berhenti kerja. Mana tahu saya dapat laporan daripada pejabat. Kata tuan ni kerja. Tentu tuan tak ada gaji. Mungkin ni kami nak bawa sikit lah. Beras apa semua. Tuan-tuan, kita bawa beras, kita bawa apa, kita tunjuk pula gambar dia. Padahal dia bukan meminta. Dia bukan jenis meminta sebab orang yang miskin ni ada jenis tak minta. Sebab dia jaga dia punya kehormatan dia. Tuan-tuan rahmat Allah, yang ini bahaya. Kita memang nak bagi reporting. Kita kata nak report pada orang, saya dah buat sekian. Tapi hati-hati, jangan sampai menyakitkan hati yang menerima sedekah. Tiba-tiba lepas tu, anak-anak dia nak pergi sekolah pun malu. Semua kawan-kawan ejek dia. Orang miskin. Budak-budak mana tahu. Ya, anda masuk TV3, apa dia panggil apa? Program Bersamamu. Sebelum ni tak pernah meminta. Walaupun rumah nak macam reban ayam, tak pernah meminta. Dia usaha, susah, memang susah. Tapi dia usaha, dia sabar, dia usaha. Tiba-tiba datang satu Malaysia nampak. Satu Malaysia tahu, agak-agak anak ni malu tak anak-anaknya. Nak pergi sekolah. Ini masuk bersamamu lah. Engkau miskin Oh, engkau rupanya engkau miskin Anak-anak tergores hati dia. Ni tuan-tuan kadang kita kena berhati-hati. Ni kena, sebab tu ada setengah-setengah orang dia berpandangan kena hati-hati dalam bahagian. Sebab Allah sebut dalam Quran, Allah sebut manna wal azza, Allah sebut. Bila sedekah kamu kena sembunyikan. Kecuali lah kalau kita dapat izin daripada dia, saya minta maaf, saya boleh tak saya nak ambil gambar sikit sebagai supaya saya boleh tunjukkan kepada penderma-penderma ini orang ni dapat, tapi saya akan rahsiakanlah nama tuan, rupa tuan, macam mana saya tutup muka sikit kan, supaya orang tak tahulah siapa yang saya bagi, tapi tuan ni memang yalah saya nak kena cerita sikit kat yang menyumbang. Tu kita kena beritahu. Jangan kita cerita nak tunjuk simpati supaya orang lagi derma lagi banyak pada kita. Kita tak sedar. Jadi sebab tu tuan-tuan gambar kat sini, ujub menghancurkan amal. Ujub menghancurkan amal, merosakkan amal. Kita kena hati-hati. Saya tak sebut siapa-siapa tuan-tuan. Jangan kita buat conclusion macam-macam. Saya bukan nak sebut orang yang ambil gambar salah, bukan. Tapi nak sebut sini berhati-hati. Berhati-hati. Sebab memang kita ada sebagian NGO memang kena ambil gambar sebab kita nak beritahu yang kita dah buat kerja. Kan? Kena ambil gambar sebagai bukti lah. Tapi janganlah ambil gambar semua sampai semua orang keluar detail dia kat mana. Kan? Kalau carilah orang tu memang jenis meminta. Saya bagi contoh tuan-tuan, antara orang yang meminta bila susah. Tak apalah, nanti kan cerita orang lain, tak apa. Jadi namanya kena hati-hati. Baik, jawapannya kita sini, mengapa ujub dapat menghancurkan amal? Kenapa ujub boleh menghancurkan amal soleh? Bahawa Allah hanya menerima amal yang ikhlas. Kerana Allah dalam mengerjakannya, yang digerakkan oleh Allah SWT tadi, tanpa dia mengungkit-ungkit cerita aku dah berjasa kat engkau dan sebagainya. Jadi yang kedua ni, ujub boleh menghancurkan amal. Sebab tu tuan-tuan kita kena proses macam mana nak buang ujub ni. Yang ketiga, ujub boleh membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni yang menakutkan tuan-tuan. Nombor 3 ni saya takut. Nombor 3 ni semua orang takut. Kenapa? Ujub ni boleh membawa murka Allah. Maksudnya sampai peringkat Allah tak maafkan dah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'azzama fi nafsihi waqtala min masyiatihi laqiyallahu wa huwa alaihi ghadaban atau kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis sahih tuan-tuan, diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari Jundab yang telah dikutip oleh ulama-ulama antaranya Albani. Apa disebut oleh Imam Ahmad, minta maaf, hadis ini daripada Imam Ahmad dalam musnadnya dan juga daripada Al-Bukhari, hadis sahih. Apa makna tuan-tuan? Sesiapa yang merasakan dirinya besar, dirinya hebat dan kemudian bersikap sombong dalam berjalan. Dia dalam berjalan, dalam beramal, dia rasa dirinya besar dan dia rasa diri dia sombong, maka dia akan bertemu dengan Allah di akhirat dalam keadaan dimurkai oleh Allah. Dia berjalan, dia beramal, dia buat macam-macam tapi sombong. Tapi ada ujub dalam diri dia. Bertemu dengan Allah, Allah murka dia.
Dalam hadis yang lain diriwayatkan Imam Baihaqi kata apa? Orang yang menyesal. Orang yang menyesal akan menunggu rahmat, sedangkan orang yang wujub akan menunggu kemurkaan Allah. Orang yang menyesal maknanya orang yang bertaubat. Yang menyesal, dia buat jahat, dia buat dosa, menyesal, dia menunggu rahmat Allah. Orang yang bertaubat, Allah akan bagi rahmat pada dia. Mungkin kat dunia dia miskin, mungkin kat dunia dia susah, tetapi Allah akan bagi rahmat dia. Tetapi orang yang ujub, yang rasa dirinya baik, dirinya hebat daripada orang lain, dia tak merasakan bahawa nikmat itu daripada Allah, dia rasa dia punya, maka dia menunggu murka Allah. Bayangkan tuan-tuan, apabila seseorang itu dibantu, kita membantu seseorang, kita bantu seseorang, kemudian ketika kita memenuhi keinginan dia, kemudian orang tersebut berterima kasih kepada orang lain. Orang itu kita bantu, kemudian lepas tu dah bantu-bantu, orang tu terima kasih ke orang lain. Maknanya tak cakapkan kita terima kasih pun. Contoh, bayangkan begitu. Allah membantu kita, Allah memberi kita nikmat, Allah bagi macam-macam kat kita. Tiba-tiba kita hajat orang lain cakap terima kasih kat kita. Bukan kita nak hajat daripada Allah. Orang lain terima kasih. Orang lain sanjung kita. Murka tak Allah? Allah murka dengan kita. Jadi sebab itulah tuan-tuan rahmat Allah, perkara ketiga wujud boleh membawa kemurkaan Allah. Ada lagi panjang lagi. Saya nak ringkaskan di sini. Yang keempat tuan-tuan, wujud akan membawa kepada rugi, kerugian. Dan kerugian antara yang besar kerugiannya, dia tidak akan mendapat taufik daripada Allah. Amal tidak akan berkembang. Kadang-kadang kita sedekah, kita buat kerja, kita berdakwah, kita mentarbiah orang, kita buat amal-amal, amal tak berkembang. Salah satu sebab ialah tidak ada taufik daripada Allah. Salah satu sebab tidak ada taufik, sebab adanya ujub dalam amal. Maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan memberikan amal itu berkembang. Amal tak berkembang. Sebab tu bila kita buat amal tidak berkembang, kita tanya diri kita, tengok diri kita. Di mana kesilapan? Mungkin kesilapan ini disebabkan ujub dalam diri kita. Maka kita akan mengalami fitnah. Allah akan uji kita pula. Ini contohnya berlaku pada peperangan Hunain. Allah menggambarkan dalam surah At-Taubah. Dalam peperangan Hunain, pada waktu itu orang-orang Islam merasakan bongkak rasa hebat dengan bilangan yang ramai. Maka jumlah yang ramai tidak memberi manfaat kepada mereka sedikit pun. Sehingga kan bumi yang luas menjadi sempit kepada mereka. Dan mereka lari bercerai-berai. Ini ketika peperangan Hunain. Apabila tentera Islam 12,000 lebih bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kebanyakannya orang baru-baru masuk Islam. Bila dah ramai sangat ni, 12,000 lebih ni, tak akan kalah. Kata Rasul tak akan kalah. Kan? Sebab orang beriman yang 12,000 tak akan kalah. Kemudian tiba-tiba bila mereka pergi kan dengan perasaan bongkak akan menang, dia rasa bilangan yang banyak menyebabkan kemenangan, maka Allah gegar hati-hati mereka. Mereka diserang hendap, akhirnya berpecah berlari. Orang yang bangga diri ni Allah bersihkan, lari. Maka yang tinggal Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat yang soleh, yang ikhlas ini, maka dia yang bertahan. Mereka yang bertahan. Tapi nak sebut sini, yang ramai-ramai itu cabut lari. Kamu merasakan bilangan kamu ramai. Menang sebab ramai. Dari sini sebut gambar kepada kita tuan-tuan bagaimana ujub itu tidak akan membawa amalan kita berkembang. Amalan tidak akan berkembang, malahan taufik akan ditahan. Allah akan tahan taufik daripada amalan kita. Dan kemudian ujub akan membawa kepada nafsu. Ujub akan membawa kepada nafsu dan kita akan lupa kepada dosa. Ujub akan menyebabkan kita terlupa kepada dosa. Contohnya iblis yang telah dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Laknat ni datang daripada takbur. Aba wastakbar. Iblis takbur. Kenapa iblis takbur? Iblis takbur bermula daripada ujub. Ujub ni apa? Dia 3 serangkai. Ujub ni dia rasa dalam hati dia lebih baik daripada Adam. Rasa je. Tengok. Adam ni bukannya ada special apa pun. Ketika Adam dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, iblis datang tengok.
Iblis jalan atas badan Adam. Jalan tengok. Masuk dalam badan Adam. Masuk tengok apa. Banyak kalau tanah aja ni tak ada apa pun. Dan keluar daripada dubur Adam. Iblis keluar daripada dubur Adam. Tak ada apa, busuk je. Daripada tanah tak ada apa. Aku lagi mulia. Ini pertama, ujub. Kemudian membawa kepada takbur. Bila takbur apa tuan-tuan? Dia mula merendahkan. Dan merendahkan Adam. Adam daripada tanah, aku daripada api. Maka hilang dia, lupa dia dosa. Dan membesarkan diri. Dosa dia, berbangga-bangga dengan diri dia. Tawaduk tak ada, hilang tawaduk dia. Maka ujub boleh menghilangkan kan, kita daripada teringatkan dosa. Kita terlupa kita sedang berdosa. Sebab itu bahaya orang politik. Saya sebut kat sini, orang politik, hati-hati. Apabila kita ada ujub, kita tak jaga ujub kita, tak jaga riak kita, tak jaga takbur kita, maka kita akan menyalahkan orang lain tanpa kita rasa kita ada dosa. Kita ada banyak dosa, kita nampak dosa orang saja. Allah akan menutup dosa kita daripada diri kita sendiri. Kita tak perasan kita berdosa. Sebab tu orang politik kadang-kadang suka kutuk orang lain. Dia tak kutuk diri dia sendiri. Saya minta maaf tuan-tuan. Saya sebut ni sebab kawan-kawan saya ramai orang politik juga, saya nak kena ingatkan. Jangan sampai ujub, riak dan takbur masuk dalam hati kita. Maka Allah SWT akan tutup hawa nafsu kita dan dosa kita sehingga kita hidup bergelumang dengan hawa nafsu dan dosa. Bahaya, hati-hati. Orang NGO pun sama juga. Orang NGO pun kena juga. Sebab NGO pun ada politik juga. Saya banyak kali kena. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tikam belakang ni biasa. Sebab itulah tuan-tuan rahmati Allah, nak sebut sini, ujub boleh merosakkan amal kita sampai kita tak nampak dosa. Takbur kita tak nampak dosa. Tak nampak takbur ni dosa. Tak nampak riak dosa. Tak nampak. Kita beramal nak tunjuk-tunjuk supaya orang pilih kita. Riak, kita tak nampak tu dosa. Yang kita nampak, ini tak apa. Ini tak apa, ni kita nak menangkan Islam. Islam kita cakap, tapi sebenarnya kita nak menangkan diri kita sendiri. Wa iyazbillah min zalik. Hati-hati. Hati-hati. Kemudian yang nak sebut sini ada banyak lagi, tapi antara yang saya nak sebut sini tuan-tuan, yang bahayanya ujub ni bila Allah tutup daripada hawa nafsu, kita tak nampak hawa nafsu kita menguasai, kita tak nampak dosa menguasai, maka ujub akan membawa kita kepada su'ul khatimah. Iyazbillah min zalik. Su'ul khatimah. Ini yang digambarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana seorang itu beramal dengan amalan ahli syurga. Pada pandangan manusia, nampak dia ni ahli syurga. Tetapi di akhirnya dia beramal dengan amalan ahli neraka. Allah masukkan dalam neraka. Kenapa? Macam mana boleh berlaku macam itu, tuan? Salah satunya, ulama menghurai. Kerana ujub yang tidak dipimpin. Riak yang tidak dipimpin. Dan takbur yang tidak dipimpin oleh tarbiyah. Ujub tidak dirawat, riak tidak dibersihkan, dan takbur dibiarkan, tidak ditarbiah ketiga-tiga sifat ini. Berakhir amalan nampak baik, nampak amal ahli syurga, tapi rupanya di akhir hayatnya Allah pusingkan, dia akan beramal dengan amalan ahli neraka. Wa iyyazubillah min zalik. La yadkhulul jannah manna wala aqn wala mudminun khamar. Tidak masuk syurga orang-orang yang suka mengungkit-ungkit manna. Orang yang suka mengungkit-ungkit. Orang yang rasa dirinya berjasa. Dia bagi sedekah, dia rasa dia berjasa pada orang tu. Allah gambarkan tidak akan masuk syurga. La yadkhulul jannah. Dalam hadis yang lain tuan-tuan, hadis lain, sahih juga. Tidak akan bau syurga. Orang yang mengungkit ni, antaranya tidak akan dapat bau syurga. Bukan masuk syurga, bau pun tak dapat. Sedangkan bau syurga tu boleh dihidu sampai 500 tahun. Jauhnya bau syurga, tapi tak boleh. La yadkhulul jannah mannan. Mannan, iaitu orang yang mengungkit-ungkit. Sedekah digungkit-ungkit. Sedekah dikasih diri dia berjasa pada orang lain. Dan juga orang-orang yang durhaka kepada kedua ibu bapanya. Orang yang durhaka pada kedua ibu bapanya. Dan orang yang meminum khamar, yang ketagih dengan khamar. Maka Umar radhiyallahu berkata, siapa-siapa yang berkata bahawa ia berilmu, berarti dia bodoh.
Siapa yang kata aku tahu, aku berilmu, maka kata Sayyidina Umar, dia bodoh. Siapa yang berkata dia berada di syurga? Siapa yang kata aku ni ahli syurga? Aku ni ahli syurga. Engkau ni neraka, aku ahli syurga. Maka ia berada di neraka. Ni kata-kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Berkata seorang sahabat pula kata dah, dia kata apa? Siapa yang mendapatkan anugerah harta, kecantikan, ilmu atau pakaian, kemudian ia tidak bertawaduk, maka semua akan menjadi bencana kepada dia pada hari kiamat. Siapa yang Allah bagi kelebihan? Kelebihan apa? Yang pertama, dia ada harta banyak, kemudian cantik, kemudian dia ada ilmu, ataupun orang yang berpakaian, pakaiannya hebat, mewah, kemudian dia tak tawaduk, dia tidak ada sifat tawaduk, lawan kepada ujub tadi, lawan kepada takbur, lawan kepada riak, maka dia apa yang Allah bagi pada dia itu akan menjadi bencana pada hari kiamat. Ya'zubillah min zalik. Tuan-tuan rahmat Allah, kan, maknanya nak sebut kat sini su'ul khatimah. Hanya kerana ujub. Hanya kerana ujub. Insya-Allah kita akan sambung besok. Insya-Allah bagaimana nak melenyapkan berhala ni. Macam mana kita nak lenyapkan berhala ni? Berhala satu ni yang ada dalam diri kita ni, macam mana kita nak lenyapkan? Insya-Allah kita akan cuba kita bincang besok tajuk ini. Di samping kita akan masuk sikit tajuk berkenaan dengan akhir zaman, insya-Allah kalau ada kesempatan. Jadi insya-Allah itulah sikit sebanyak, tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa kita, Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk mengenali diri kita dengan sebenarnya, bahawa kita ni fakir, kita ni hina, kita ni lemah, dhaif. Dan kemudian kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk mengenal Allah, sehingga kita merasai bahawa segala yang ada pada kita itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita diberikan oleh Allah kekuatan begitu, mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang yang mendapat al-mahdiyyin, mendapat hidayah Allah di akhir zaman, insya-Allah. Saya mohon tuan-tuan kalau boleh tolong sebar-sebarkan perbincangan kita ini, insya-Allah. Mudah-mudahan dapat manfaat kepada yang lain, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa iltaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nasrati syari'atik, fasikillahumma rabitataha wa adimuttaha wahdiha subulaha واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأهيها بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك. يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم إنا نسألك لسانا رتيبا بذكرك وقلبا مفعوما بشكرك وبدنا حينا لينا بطاعتك. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام الغنى عن الناس. وهب لنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نخاف ولا نرجو غيرك ولا نعبد شيئا سواك، واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن معنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من المأسم والمغرم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. InsyaAllah minta hajat kalau boleh tolong sebar-sebarkan apa yang ada ni. InsyaAllah mudah-mudahan dapat barakah daripada Allah Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.